Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sawa'is sabil. Amara ibadahu bittiba'i siratihil mustaqim. Wahadzarahum minasyubuhati wal dalalati wal fitn. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Ba'asahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa ala man ittaba'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, tiadalah yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiadalah pula yang dapat menolak kemudaratan melainkan Engkau, dan tiadalah daya dan upaya melainkan dengan izin-Mu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Umrah bin Amir radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia-Nya dan kasihan belasnya kepada kita, masih lagi melanjutkan usia kita ke suatu tempoh masa yang telah ditentukannya, untuk memberi masa kepada kita, memberi kesempatan dan ruang untuk kita terus melaksanakan usaha atas iman dan amal dalam rangka untuk balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, yang bebas merdeka daripada apa jua bentuk cacat cela dalam agama, seumpama syirik, bid'ah, khurafat dan seumpamanya. Sehingga dengan izin limpah kurnia dan kesian belasnya kepada kita, insya-Allah Allah akan berkenan untuk menerima kita sebagai hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Dan Allah merdekakan kita daripada azab api nerakanya dan memasukkan kita ke dalam nikmat syurga yang kekal abadi, insya-Allah. Alhamdulillah juga, yang mana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan kasihan belasnya kepada kita semua, Allah tempatkan kita sekali lagi dalam satu majlis ilmu, iaitu majlis ataupun sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah. Bagi sesi perkongsian audiobook kali ke-48 di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah. Hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Terbitan oleh Karya Bestari Sendirian Berhad, manakala edarannya oleh grup buku Karangkraf Sendirian Berhad, dan cetakannya pula oleh Ultimate Prints Sendirian Berhad. Perpustakaan Negara Malaysia, data pengkatalogan dalam penerbitan Abdullah Yasin, Perangi Syirik, Palang Abdullah Yasin, ISBN 978 sempang 967 sempang 86 sempang 0397 sempang 3. Nombor 1, Islam Doctrines. Nombor 2, Faith Islam. Judul 297.2. Dan versi yang
sedang kita ikuti perkongsian audiobook bacaan isi kandungannya ini adalah versi PDF, iaitu bagi cetakan kedua tahun 2013. Sebagaimana kelazimannya, saya minta selalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi perkongsian terdahulu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, telah pun dapat kita kongsikan bacaan isi kandungan bagi muqaddimah kitab. Seterusnya, keseluruhan daripada bab 1, penjelasan 6 rukun iman, yang meliputi antara lainnya bab 1, Islam agama yang hak, yang merangkumi subtopik akidah ataupun i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, dan tauhid dan ayatul kursi. Juga bab 2, ibadah dalam Islam, yang merangkumi subtopik maksud ibadah, pembahagian ibadah kepada am dan khas, dan jenis-jenis ibadah. Juga telah kita kongsikan keseluruhan daripada bab 3, umat yang terbaik, yang merangkumi subtopik Ahlus Sunnah wal Jamaah, wasitiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hakikat iman Ahli Sunnah wal Jamaah, aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan keseluruhan daripada bab 4, rukun iman, yang merangkumi subtopik iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir. Dan kita sekarang ini masih lagi berada di bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman, yang mana telah kita kongsikan keseluruhan daripada bab 5, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merangkumi subtopik makna kufur, pembahagian kufur, dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Dan kita masih lagi berada di bab 6, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana telah kita kongsikan subtopik berikut, iaitu makna syirik, sejarah syirik, jenis-jenis syirik. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi perkongsian audiobook kali ke-48 ini akan kita lanjutkan lagi subtopik terakhir daripada bab 6, iaitu bahaya syirik. Semoga kesemua perkongsian audiobook kita bagi bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah ini akan sangat-sangat bermanfaat dan beroleh ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ganjaran dunia dan akhirat, terutamanya kepada penulis kitab ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Juga untuk kita semua, semoga ada kasih sayang dan redha Allah untuk kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Ma'idah ayat 48. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi
bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-48 di pagi yang berbahagia ini. Semoga perkongsian audiobook untuk buku ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk meningkatkan kefahaman kita dalam agama, sekaligus menjadi pedoman untuk kita menghindarkan diri daripada dosa-dosa syirik dan seumpamanya yang menjadi asbab rosaknya iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook kita ini. Bahagian 2. Perkara-perkara yang membatalkan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Shadaqallahul Azim. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan kepada umat manusia sekaliannya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Saba ayat 28. Bab 6. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi terdahulu, iaitu 3 sesi terakhir sebelum ini, telah pun dapat kita kongsikan subtopik makna syirik, sejarah syirik, dan juga jenis-jenis syirik yang merangkumi syirik akbar, syirik besar, dan syirik kecil ataupun syirik asghar, beserta dengan jenis-jenisnya dan penjelasan serta huraiannya. Dan di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-48 ini, akan kita lanjutkan lagi dengan subtopik terakhir bagi bab 6, iaitu bahaya syirik. Bahaya syirik. Di antara bahaya syirik adalah seperti berikut. Pertama, syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika gagal bertaubat sebelum mati, yakni daripada syirik i'tiqad ataupun syirik akidah. Kedua, syirik dapat memusnahkan kesemua amalan. Ketiga, syirik dapat menjatuhkan kemuliaan manusia ke tahap paling rendah dan membawa kepada kehinaan dan jiwa gelisah. Keempat,
Syirik adalah penyebab utama seseorang kekal dalam neraka dan diharamkan memasuki syurganya. Yakni jika terlibat dalam syirik i'tiqad, syirik akidah tanpa sempat bertaubat daripadanya sebelum mati. Kelima, syirik adalah sejenis kezaliman yang amat besar. Keenam, syirik adalah satu kesesatan yang jelas nyata. Berikut adalah huraian serta penjelasan berhubung kait dengan bahaya syirik. Bahaya syirik. Di antara bahaya syirik adalah seperti berikut. Pertama, syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni jika gagal bertaubat daripada dosa syirik i'tiqad itu, syirik akidah itu sebelum mati. Allah Taala berfirman menjelaskan perkara ini di dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni syirik i'tiqad, syirik akidah, dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang amat besar. Kedua, syirik dapat memusnahkan kesemua amalan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, nescaya lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Suratul An'am ayat 88. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad. Yakni jika kamu mempersekutukan Tuhan, nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu tergolong di kalangan orang yang rugi. Selanjutnya, bahaya syirik yang ketiga. Syirik dapat menjatuhkan kemuliaan manusia ke tahap paling rendah dan membawa kepada kehinaan dan kegelisahan jiwa. Allah Taala berfirman antara lainnya dalam suratul Hajj ayat 31. Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung ataupun diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Bahaya syirik yang keempat. Syirik adalah penyebab utama seseorang kekal dalam neraka dan diharamkan memasuki syurga. Yakni bagi seseorang yang melakukan dosa syirik i'tiqad, yakni syirik akidah, dan gagal bertaubat daripadanya sebelum mati.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu jahannam wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti dia, yakni Allah, mengharamkan kepadanya syurga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Selanjutnya, bahaya syirik yang kelima. Syirik adalah sejenis kezaliman yang amat besar. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah tatkala mana Luqman berkata kepada anaknya ketika mana ia menasihatinya, wahai anak kecil kesayanganku, janganlah sesekali kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Keenam, syirik adalah satu kesesatan yang jelas nyata. Ini berdasarkan pengakuan orang musyrik sendiri di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syu'ara ayat 97 hingga 98. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Demi Allah, sungguh kita dahulu, yakni ketika mana di dunia, dalam kesesatan yang nyata kerana kita menyamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Wallahu alam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dapat kita kongsikan di pagi yang berbahagia ini subtopik terakhir daripada bab 6, iaitu berhubung kait dengan bahaya-bahaya syirik. Semoga dapat kita jadikan sebagai pedoman, panduan dan iktibar dalam kita mempersiapkan bekal untuk hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, dan akan dapat kita jadikan pedoman untuk kita sentiasa berwaspada agar tidak sesekali tercebur ke lembah kesyirikan yang akan menyebabkan kita terputus daripada rahmat Allah di akhirat dan kekal selamanya dalam neraka Allah jika sekiranya kita mati tanpa sempat bertaubat daripada dosa syirik i'tiqad, syirik akidah. Dan sekalipun kita tidak terlibat daripada dalam dosa syirik i'tiqad ataupun syirik akidah ini, kita juga perlu berhati-hati agar tidak tercebur sehingga melakukan dosa-dosa syirik asghar, syirik kecil yang akan menyebabkan terbatalnya amalan kita dan cacatnya iman dan amal kita, yang akan menyebabkan kita terhukum dengan azab api neraka Allah sebelum dengan limpah kurnia dan kesian belasnya kita dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurganya kelak. Terima kasih di atas kesudian
mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab, perangi syirik, sucikan akidah, mantapkan syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah ini. Semoga kesemua perkongsian terdahulu dan akan datang dengan izin Allah akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita sebagai garis panduan dan pedoman bagi kita dalam rangka mempersiapkan bekal bertemu Allah di suatu hari yang tiada kesudahannya nanti, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya, yang mana setelah kita selesaikan keseluruhan perkongsian bagi bab 6 di pagi yang berbahagia ini, akan kita lanjutkan lagi bermula daripada bab 7 amalan syirik dalam sesi-sesi perkongsian audiobook yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.